A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Masjid, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliya illah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hidayah Allah, dengan limpah kurnia inayah, taufik, keizinan Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, alhamdulillah, dan dapat sama-sama kita berada di rumah Allah, di rumah Allah yang penuh dengan keberkatan, dan alhamdulillah dapat sama-sama insya-Allah kita berada dalam satu majlis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah, keberadaan kita dalam majlis ilmu sedikit sebanyak memberi keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan urusan kita semua, dan mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita dengar pada malam ini menjadi satu muhasabah. Ayah-ayah kan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jatuh muhasabah, satu nasihat, pedoman untuk kita semua dan untuk kita amalkan bersama, amin ya rabbal alamin. Ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita nak sama-sama berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kita ambil dalam kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang selalu kita dengar, yang selalu para asatizah kita menyampaikan kuliah kan, hadis 40. Jadi pada malam ni sukalah sama-sama kita nak berkongsi. Kita nak ambil satu hadis insya-Allah malam ni, hadis yang ke-37. Hadis yang ke-37. Kalau tuan-tuan puan-puan nak rujuk, boleh tengoklah dalam hadis 40 yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-37. Yang mana hadis ni secara kesimpulan umumnya nak tunjuk, nak bagi tahu kat kita sebagai seorang hamba ni betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tuan ji kan, rahmatnya Allah, kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, murahnya anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dalam hadis ni lah, mudah-mudahan sama-sama kita tengok dan macam mana para ulama dia memahami hadis ni. Dan mungkin hadis ni kita dah dengar selalu, tuan je kan, dah selalu dengar
Cuma malam ni kita nak tengok macam mana ulama dia kupas, dia bahas berkenaan dengan hadis ini. Bunyinya, an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu azza wa jalla indahu 10 hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima bihadzal huruf. Baik ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Hadis ni yang pertama sekali perawi dia Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang selalu kita dengar lah, yang selalu kita kenal, merupakan seorang siapa? Sepupu kan? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Abbas radhiyallahu anhu bapa saudara, pak saudara Nabi kan? Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia ada seorang anak nama dia Abdullah, yang digelar dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyiduna Abdullah Ibnu Abbas, yang mana Sayyiduna Ibnu Abbas ni didoakan Nabi kan, ketika mana dia lahir setahun sebelum hijrah, mak dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi doakan dia kan. Kita selalu dengar cerita ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman terhadap budak ni, baby ni, masa tu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan berilah dia kemampuan untuk mentakwil ayat Quran kan. Antara ahli tafsir yang paling top di kalangan para sahabat siapa? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu kan, Tuan Haji kan. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, pasti ada pendapat Sayyidina Ibnu Abbas kan. Ahli tafsir akan tulis, bila sebut ayat ni kena ada juga apa Sayyidina Ibnu Abbas sebut, apa tafsiran Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebut qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas sekian. Itu tanda apa ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah? Tandanya kehebatan dalam keilmuan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Tinggi ilmu dia. Bahkan dalam ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam majlis syura Sayyidina Umar, ada sekali Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur dia lebih kurang 11 tahun. 11 tahun tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kira darjah 5 lah kan. Naik Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, pemerintahan 2 tahun. Lepas tu wafat, naik Sayyidina Umar, umur dia dalam 12, 13, 14. Dalam 14 tahun, 14 ke 15 tahun. Majlis Syura ketika pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di anggota Majlis Syura tu semua sahabat yang besar, kibar sahabat kan. Sahabat yang besar-besar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, sahabat yang daripada Mekah dulu, yang berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana awal Islam lagi kan. Tapi bila naiknya Sayyidina Umar dia pilih sahabat yang power-power semua kan, nak masuk, nak buat apa keputusan negara, nak bermesyuarat apa-apa saja keputusan nak buat tentang hukum Allah, tentang pemerintahan. Majlis Syura ni lah yang tempat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu
bincang, meeting lah kita kata kan, Tuan Haji kan. Tapi dalam kalangan sahabat yang besar ada seorang remaja, umur belasan tahun, yang juga dipilih oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala untuk duduk dalam majlis syura. Siapa dia? Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kenapa tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kerana diiktiraf ilmu dia. Bukan calon-calon orang. Kita katakan ketika mana remaja lain, kanak-kanak lain duk bermain, tapi Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mencapai tahap keilmuan yang tinggi, sama level dengan kibar sahabat-sahabat yang besar kan. Banyak kisah-kisah dia kan, menuntut ilmu dengan sanggup tunggu. Kita pernah dengar satu kisah kan, sanggup tunggu depan rumah tok guru, adab yang tinggi, sehinggalah tok guru tu keluar buka pintu, barulah belajar tanya kan, tak ketuk pintu. Adab yang tinggi. Tu cerita Sayyidina Ibnu Abbas lah radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ni siapa perawi dia? Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa dia kata? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala. Nabi meriwayatkan hadis daripada Allah Subhanahu wa taala. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, maksudnya riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia apa? Maksudnya hadis kudusi. Kan tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar hadis, ada satu jenis hadis yang dipanggil hadis kudusi. Maksud apa hadis kudusi? Makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Makna daripada Allah cuma lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu kan, kalau hadis yang biasa ni, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sama ada perkataan, perbuatan, ikrar, yang tu hadis biasa, hadis nabawi, ada jenis-jenis dia lah. Yang ni hadis kursi. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai yang makna daripada Allah, yang makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Qala innallaha katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menulis segala kebaikan dan segala keburukan. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, awal-awal hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut setiap hamba, apa sahaja kebaikan yang dia buat, apa sahaja keburukan, dosa, maksiat, wal-iyazubillah yang dia buat, ditulis. Ditulis Tuan Haji kan? Masya Allah, ditulis semua. Tak kira sekecil-kecil kan. Seorang diri duduk dalam bilik, contoh, dalam keseorangan dia buat, ditulis juga. Sebab apa? Allah maha mengetahui. Ditulis al-hasanati was-sayyiat. Kan, kalau orang belajar bahasa Arab, alif lam ni dipanggil alif lam jenis. Maksudnya semua jenis, tak kira kebaikan, keburukan, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dibentangkan di hadapan kita ketika di padang mahsyar. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hari perhitungan hisab, hari yang amat dahsyat, hari yang semua orang takut, hari yang ketika tu isteri pun lari. Isteri pun lari tuan-tuan kan. Yang atas dunia mungkin kita tak adalah orang yang paling kita kasih, ayah, ibu, isteri, lari hari tu. Kan, takutnya dibentangkan setengah hamba, dibentangkan amalan, semua ada dan ditengok oleh semua manusia. Masya Allah, tabarakallah. Ni hadis ni sebutkan. Summa bayyana zalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan lagi, nak bagi hamba tu faham lagi macam mana ditulis baik dan buruk seorang hamba tu. Macam mana ditulis tu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Tengok ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
hadis ni di samping Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk, nak bagi tahu hamba dia kan, yang kebaikan keburukan ditulis dan akan dibentang di padang mahsyar esok di akhirat. Di situ juga Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba. Seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman hamma bihasanatin, siapa-siapa seseorang hamba bila mana dia rasa nak buat kebaikan kan, nak buat, terniat dalam hati nak buat baik. Tuan Haji kan, dalam hati niat nak buat baik, tak buat lagi, baru niat dalam hati je kan. Katalah apa kan, lepas tadi niat dalam hati yang maghrib nanti niat nak datang solat jemaah kat masjid, contoh kan, masjid takwa. Ataupun dalam hati nanti masjid sampai maghrib nanti, sampai kat masjid aku nak infak kerana Allah kan, nak sedekah kerana Allah di masjid, contoh kan. Niat dalam hati. Apa yang berlaku? Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah tulis satu hasanah. Katabahallahu, Allah Subhanahu Wa Taala tulis indahu, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hasanatan kamilatan, satu hasanah kebaikan yang sempurna kan. Nampak biasa Tuan Haji, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau baca kan, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan kan. Dia niat nak buat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tak buat, Allah tulis satu kebaikan. Boleh Tuan Haji kan? Dia tak buat, falam ya'malha, maksud tak buat. Kenapa tak buat? Mungkin tak mampu nak buat, mungkin tak jadi nak buat, mungkin kerana uzur dia tak buat kan. Contoh lepas tadi dia niat nak pergi solat berjemaah kat masjid di maghrib, tapi tiba-tiba tak sihat, tak dapat datang. Dengan niat dia Allah tulis satu kebaikan. Boleh Tuan Haji? Allah tulis satu kebaikan. Kat sini ulama dia kaji perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kaji Tuan Haji. Apa yang para ulama kupas, ulama kaji, dia kata pertama, ketika mana Allah nak sebut, Allah nak bagi satu kebaikan, Allah sebut katabahallahu indahu, di sisi Allah. Boleh Tuan Haji? Dia niat tapi tak dapat nak buat, mungkin keuzuran, mungkin tak mampu, mungkin tak jadi. Katabahallahu indahu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dicatat di sisi Allah. Dicatat di sisi Allah hasanatan kamilatan, satu kebaikan, satu pahala, satu kebajikan yang sempurna. Satu Allah sebut indahu, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Membawa makna apa? Membawa makna di sisi. Di sisi. Kalau ada di antara tuan-tuan yang belajar bahasa Arab kan, boleh je nak sebut lahu, contoh kan, baginya. Kalau kita tengok setengah-setengah hadis, ada kadang-kadang Nabi SAW sebut lahu, baginya. Kullu amal ibni Adam lahu. Ada hadis lain kan, semua amalan anak Adam ni manfaat akan dapat ke hamba tadi, lahu, baginya. Contoh macam kita berdoa pada orang yang baru kahwin kan, kita kata barakallahu lakuma kan, tuan je kan, barakallahu lakuma. Apa maksud dia? Maksud dia kita berdoa semoga Allah Subhanahu taala memberkati kepada kamu berdua ataupun bagi kamu berdua. Boleh? Boleh tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Atau kat sini kan Allah nak sebut, kalaulah seorang hamba tu dia niat nak buat kebaikan tapi tak dapat nak buat, tak jadi nak buat ke,
Allah tulis baginya satu pahala. Boleh macam boleh Tuan Haji kan? Dari segi bahasa. Tapi kat sini indahu, bila Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut indahu, itu bermakna di sisi. Ada satu lagi makna yang tersirat di sebalik ditulis satu pahala. Apa dia Tuan Haji? Kedudukan. Bukan sahaja dicatat satu kebaikan, tapi diberi satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat satu darajat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil, kalau dalam bahasa Arab dia panggil indiyatul makanah lisyaraf. Indah di sisi bermaksud satu kedudukan di sisi Allah, satu kedudukan kemuliaan yang Allah bagi pada seorang hamba tu. Boleh tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diberi satu pahala dan diangkat satu kedudukan. Bukan biasa Tuan Haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh kan? Indahu. Lepas tu diberi satu pahala hasanatan kamilah, bukan satu pahala, satu kebajikan, satu biasa saja. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kamilatan, sempurna. Ni tak buat lagi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ni Allah nak tunjuk rahmat sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala kasih sungguh Allah terhadap hamba dia kan. Dan bila baca hadis ni, mudah-mudahan orang yang baca hadis ni dengan daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati dia terjentik ataupun terperasan, terasa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mudah-mudahan Allah jentik hati kita setiap saat rasa anugerah Allah, rahmat tu, rasa tu, keperasanan tu, untuk menaikkan kedudukan ihsan iman dia dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nak sebut beri pahala, beri kebaikan sempurna, hasanatan kamilah. Kalau satu pahala, kalau kira peratus, penuh 100%, full. Penuh 100% kan, full. Hasanatan kamilatan, diberi, dicatat dalam buku amalan penuh pahala kepada hamba dia. Wa in hamma biha, dan sekiranya dia niat dengan kebaikan tadi, fa'amilaha, dan dia buat kebaikan tadi. Yang tadi tak sempat nak buat Tuan Haji kan, tak sempat, uzur ke, tak sihat ke, atau mungkin tak mampu ke hari tu, ataupun ada halangan-halangan yang dia tak boleh nak buat kan. Dapat satu, penuh kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan kalau dia buat, apa yang berlaku? Katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanat, ditulis 10 gandaan. 10 Tuan Haji kan, diganda 10. Dia buat, dia niat, kata saya nak infak, nak sedekah kerana Allah, masuk RM1, ditulis 10. Minima gandaan 10, paling sikit 10 Tuan Haji kan, sikit 10 pun sebut apa? Indahu. Di sebalik 10 kebajikan yang dia dapat, diangkat kedudukan 10 darajat di sisi Allah Subhanahu. Masya Allah, dapat 2 sekali Tuan Haji. Package, orang kata package kan, dapat 2 Tuan Haji. Tengok macam mana Allah Subhanallah kan, dapat 2 sekali, asyara hasanat. Sambung lagi belakang, cukup 10, tak, bukan setakat 10, ila sab'i mi'atin di'fin, mungkin diganda 700. Mungkin diganda 700 Tuan Haji. Kita mungkin kat dunia ni, sebab pahala tak nampak tuan-tuan kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi tak bersungguh sangat lah kan. Kalau kita baca kisah-kisah orang soleh dulu, orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, terkadang kan
semalaman solat tahajud sampai ratusan ribuan rakaat kan. Kenapa sampai macam tu tuan haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Kerana orang-orang soleh ni Allah buka hati dia kan, Allah buka hati dia, nampak yang ganjaran akhirat itulah yang paling kekal untuk diambil manfaat di akhirat esok tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Diganda 700 kan. Tambah lagi ila ad'afin kathirah, bahkan mungkin berganda-ganda yang banyak. Ad'afin kathirah kan, berganda-ganda, diganda, bahkan sampai bilangan yang mungkin kita tak boleh nak kira tuan haji kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebaikan yang seorang hamba buat satu je, satu kebaikan, satu kebajikan yang dia buat mungkin diganda 700 sampailah berganda-ganda. Bahkan dalam hadis, kalau kita pernah dengar, bermacam-macam amalan yang Nabi SAW sebut, buat sekali dapat gandaan pahala yang sangat banyak kan. Habis itu kan, habis seorang hamba bila dia niat saja tak dapat buat, catat dah satu, walaupun tak buat. Bila buat diganda 10. Dan macam mana gandaan ni berlaku, setengah ulama, para ulama sebut bergantung kepada keikhlasan kan. Imam Jurdani rahimahullah sebut bihasabi khulusin niyyah wa ziyadatin niyyah wa huduril qalbi. Bergantung kepada suci sungguh keikhlasan dia kerana Allah, ataupun ada nilaian tambah dalam keikhlasan dia kerana Allah, dengan hadirnya hati dia, keterikatan, kebersamaan hati dia bersama Allah ketika dia buat kebajikan tadi. Tuan haji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Baik, tengok yang belakang. Wa in hamma bisayyi'atin, kalaulah seorang hamba tu, ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutlah kan, katalah, seolahnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wahai hambaku, kalaulah ada di kalangan kamu yang niat nak buat keburukan kan, niat nak buat kejahatan, niat nak buat maksiat, wal iyadzu billah, falam ya'malha, dan dia tak buat, mungkin tak mampu nak buat, dia niat nak buat jahat, wal iyadzu billah kan, niat nak buat jahat, nak buat dosa, tapi dia tak buat, falam ya'malha, sama ada tak sempat buat, ataupun tak mampu nak buat mungkin, ataupun kerana keuzuran macam tadi juga tak boleh nak buat kan. Allah tak pandang semua tu. Apa yang berlaku, kata bahallahu indahu hasanatan kamilatan, masya-Allah. Allah bagi apa? Bagi ditulis di sisi Allah satu kebajikan juga tuan haji. Masya-Allah. Nak buat jahat ni, nak derhaka. Seorang hamba bila dia nak derhaka, nak buat dosa, nak buat keingkaran, kemungkaran, maksiat, dia derhaka pada siapa? Pada Allah kan? Pada Allah tuan haji kan? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhak bagi Allah bagi hukuman kat dia. Berhak tak tuan haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati? Macam kita lah kan tuan-tuan, puan-puan, kalau orang buat tak baik kat kita kan, buat jahat, rasa macam mana? Kalau tidak kerana kesabaran, nak balas dia kan, nak balas je, nak buat, nak balas balik kan apa yang dia buat. Tak nanti buat kejahatan tu haji, kalau kat jalan raya orang hon je belakang, rasa macam mana? Kan hon je tu haji, hon je. Oh, dah naik dah rasa darah ni, rasa dah betul lah kan, tiba-tiba hon apa salah ni. Oh, Masya Allah. Itulah orang kata keimanan kita tu haji kan, kita boleh muhasabah lah. Kalau rasa nak marah memanjang je, boleh banyakkan beristighfar, muhasabah malam-malam, menangislah hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tarik hati kita, tarik biar dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, hati dia akan tenang kan. Allah bagi sakinah, ketenangan.
Yang ni nak derhaka, nak buat kejahatan, nak buat maksiat, tapi tak jadi nak buat, tak buat, Allah beri satu pahala juga tuan haji. Boleh nampak tuan haji, rahmat kasihnya Allah. Kalau ikutkan akal logik kita kan, akal logik kan, yang tadi nak buat kebaikan tadi tak jadi buat, Allah bagi satu kebajikan kan tadi. Yang ni nak buat kejahatan, tak jadi buat, tak buat, patut bagi satu dosa kan, baru nampak adil kan, baru nampak balance semua kan. Jadi nak buat kebaikan tak jadi buat, dapat satu. Yang ni pun sama lah. Sama lah kan. Niat nak buat jahat, bagi dulu satu dosa, tak buat lagi ni, buat nanti tambah 10 dosa kan tuan haji kan, tambah 10, baru nampak keadilan dia kan. Keadilan di sisi kita tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi di sisi Allah, rahmat, kasihan, belas mengatasi keadilan. Masya Allah, mengatasi keadilan. Tak jadi buat pun dapat satu pahala kebaikan, kejahatan. Sebab apa ayah-ayah? Sebab apa tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah kan? Kalau kita kira kalau tak bagi apa-apa pun boleh kan, dah adil jugalah tak bagi kan. Dia nak buat jahat, niat nak buat maksiat, tapi tak jadi nak buat, kira tak dapat apalah, baru fair kan, baru tak dapat apa dia, tak dapat apalah ya. Tapi Allah beri juga satu pahala, satu kebajikan dalam hadis ni lah. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan kejahatan tadi merupakan satu kebajikan. Tuan haji kan, dia meninggalkan kejahatan yang dia niat tadi, dia meninggalkan dosa maksiat yang dia nak buat tadi, yang dia niat tadi, Allah kira bagi satu pahala kan, bagi satu pahala. Dan pahala macam mana? Kamilatan juga, penuh juga, sama dengan yang tadi. Masya Allah kan. Tadi tak apalah nak buat baik kan tuan haji, nak buat kebaikan, kebajikan dapat penuh. Yang ni nak buat jahat tak jadi, Allah bagi penuh juga kebaikan. Sebab dia tak buat kejahatan yang dia niat, yang dia azam tadi. Masya Allah kan. Lepas tu indahu juga dicatat satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Boleh nampak tuan haji, boleh nampak kan. Contohlah kita nak bagi nampak gambaran orang yang selalu buat maksiat ni kan, orang yang buat derhaka, orang yang selalu buat maksiat, buat dosa, wal iazubillah. Dalam hati dia ada tak? Ya betul, iman tu ada dalam hati dia kan. Tapi ketika mana nak buat dosa tu, adakah dia ingat Allah? Dia ingat tak tuan haji? Tak ingat. Kalau dia ingat Allah, dia tak buat dosa. Tuan-tuan kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau dia ingat selalu Allah, dia tak akan buat dosa. Tapi ketika buat dosa, dia tak ingat pun Allah. Dia tak ingat pun Allah Subhanahu wa taala. Dia niat nak derhaka kepada Allah, dia niat nak buat maksiat, nak buat dosa, tapi tak buat, Allah beri dia pahala. Masya Allah. Tak adalah rahmat, kasih yang melebihi kasih, ialah kasih Allah Subhanahu wa taala pada hamba dia tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati. Belum lagi kita menginsafi kedudukan kita sebagai seorang hamba je pun tuan-tuan. Hamba yang penuh kehinaan, hamba yang penuh kefakiran, hamba yang penuh kekurangan, kecacatan. Dan dalam ibadah kita sepanjang kita hidup, penuh dengan kekurangan kan? Masya Allah, tabarakallah. Tengok, sambung lagi. Allah Subhanahu wa taala sebut lagi, ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita nak isyaratkan. Wa in hamma biha, katalah yang tadi tak sempat nak buat, yang ni wa in hamma biha, dia niat nak buat kejahatan, dosa maksiat, fa'amilaha, lalu dia pun buat, wal iazubillah, minta jauh dengan Allah, dia pun buat kejahatan dosa tadi. Apa yang berlaku? Ganda 10 ke?
Kan macam tadi baik buat ganda 10 ataupun ganda lagi 700 ataupun ganda sampai ada afin kathirah sehingga berganda-ganda. Tak tuan-tuan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, masya-Allah. Sebab tu para ulama kalau dia baca hadis ni menangis tuan, menangis kan. Orang niat buat jahat, dia buat jahat, bila dia buat Allah bagi sayyi'atan wahidatan, satu dosa sahaja. Satu dosa sahaja, tak sebut sempurna belakang. Boleh tengok tuan-tuan, boleh buka hadis 40, muka hadis yang ke-37, tengok lafaz hadis dia. Kalau ada yang terjemah, tengok dan tadabbur kan, tadabbur. Sayyi'atan wahidatan, satu dosa. Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut kamilah, tak sebut sempurna. Tak ada kata dapat dosa yang sempurna juga dosa tu. Tak ada tuan. Satu je. Soalahnya apa? Soalah ditulis satu dosa macam tu sebagai syarat nak tulis kemungkinan dengan rahmat Allah diampun dosa tadi. Faham juga? Sayyi'atan wahidatan, tak tulis kamilah dan tak tulis juga diganda 10. Masya Allah kan? Satu je tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba dia. Yang terakhir tuan-tuan, kita nak isyak kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak baca satu hadis yang tuan kitab ni bawa. Dia nak terangkan bila mana, macam mana proses malaikat yang tulis kebaikan dan keburukan ni kan. Kalau kita belajar tauhid, malaikat mana tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Raqib dan Atid kan. Biasa kita belajar Raqib ni catat kebaikan kan, yang Atid catat keburukan dosa lah. Ada, setiap orang kita ni ada. Ataupun dipanggil malaikat kanan, malaikat kiri kan. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, kalau belajar yang kitab-kitab yang besar-besar, tak semestinya Raqib tu catat kebaikan. Terkadang Atid, terkadang Raqib tu tak apalah, tu khilaf ulama. Dia sebut kat sini, innal abda idza fa'ala hasanatan. Macam mana proses berlaku tulis ni? Sesungguhnya hamba manusia ni, idza fa'ala hasanatan, bila mana dia buat kebaikan, buat satu kebaikan kan, buat satu kebajikan ataupun ibadah, tak kira lah, kebaikan hasanatan, apa yang berlaku sebelum tulis ni? Badara malakul yamini ila katbiha. Jadi malaikat kanan terus tulis. Tengok kan, dia niat tulis satu, contoh gitulah lebih kurang kan. Lepas tu dia buat terus 10. Tu paling minima tu. Tengok keikhlasan. Terkadang diganda 700 ke, tak kira lah, tulis kan. Wa iza fa'ala sayyi'atan, tapi bila hamba tu buat dosa, maksiat, malaikat yang tulis dosa maksiat ni terus tulis ke? Belum lagi tuan-tuan. Bukan macam kita kan tuan, yang baik tulis satu, buruk tulis satu, ganda 10, bukan macam tu. Kalau buat kebajikan terus ditulis, badara disebut sini, secara cepat tulis. Tapi bila buat sayyi'atan, qala malakul yasar, malaikat yang kiri, lil malikil yamin, malakil yamin, dia tanya dulu yang malaikat baik ni, yang catat kebaikan kan. Kalau kita kata Atid ni, dia tanya dulu kat malaikat Raqib ni, dia tanya apa? Aktub, dia kata, adakah saya nak tulis sekarang ni? Tengok hamba duk buat kejahatan ni, nak tulis ke ni? Lalu malaikat kanan kata apa? Fayaqulu la, nanti dulu. Masya Allah, nanti dulu. Ni tuan kita bawa ni hadis ni, dia sebut kat sini, tak ditahqiq pula. Dia tanya dulu kan, jangan tulis lagi keburukan. Kenapa tak tulis lagi? Tuan-tuan, sepatutnya buat jahat terus tulis kan, satu, buat lagi satu, penuh.
Jenuhlah kita kan, jenuhlah keburukan yang ada. Tunggu dulu. Kenapa? La'allahu, kata malaikat kiri, dia kata la'allahu yastaghfiru aw yatubu. Kemungkinan dia akan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kan? Katalah kalau dia buat dosa pukul tadi 8 suku kan, buat dosa, jangan tulis lagi. Kemungkinan dia akan bertaubat kepada Allah. Bahkan kalau kita belajar bab dosa kecil ni, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa kecil ni dia terhapus dengan sendiri kalau dia buat kebaikan. Kan kita belajar kan? Contoh buat dosa kecil, lepas tu masuk waktu asar, dia ambil wuduk, terhapus dosa dia, masya-Allah. Terhapus dosa dia. Dia berzikir terhapus dengan kebaikan yang dia buat. Jangan tulis la'allahu yastaghfiru aw yatub. Fa idza madha 6 saat, bila ditunggu beberapa jam. Kebanyakan kalau tuan-tuan puan-puan pernah jumpalah baca kitab-kitab para ulama tulis, contoh dalam kitab ni masa lebih kurang 6 jam. Sumber rujukan mungkin boleh cari, saya pun tak jumpalah, tapi kebanyakan ulama tulis 1 saat, 6 jam. Kalau tak bertobat, tak beristighfar, ataupun dia tak buat kebaikan yang boleh menghapuskan dosa dia, baru ditulis dosa. Masya Allah kan. Dan kalau dia bertaubat, dia beristighfar selepas dia melakukan dosa kecil, contoh, tak ditulis dosa dia, seolah dia tak melakukan dosa tadi. Tuan-tuan, wajib, Masya Allah, tak tulis kan. Kita ni hamba para ulama bahas, 2 minit lagi. Para ulama bahas kan, ada hamba dia buat dosa kan, dalam catatan buku amalan, bila beristighfar Allah mansuhkan. Maksudnya dia catat kan, catat dosa, contoh beristighfar, dia potong seolah gitulah kan, dimansuhkan. Ada setengah hamba dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia buat dosa dan dia bertaubat, istighfar, Allah hapus seolah dia tak buat dosa tadi. Tu beza tu. Beza tuan-tuan. Beza tu kan. Yang ni buat ada tercatat tapi diampun. Contoh kan, diampun, dihapus. Ada setengah hamba dengan rahmat Allah, dia buat dosa, dia istighfar sungguh, taubat sungguh, insaf sungguh, muhasabah sungguh, dengan rahmat Allah, Allah hapus dosa dia seolah dia tak buat pun dosa tu. Masya Allah, tabarakallah. Yang ni dia buat dia buat kejahatan, dosa, lepas tu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, dalam masa yang singkat Allah hapus dosa dia seolah dia tak buat kejahatan tadi. Masya Allah. Begitu rahmat dan kasih sungguh Allah pada hamba dia kan. Min ghairi taubatin qala lahu uktub arahanallahu min. Barulah disebut pada hamba tadi, barulah tulis satu saja kan. Tulis satu saja dosa. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka hati kita tuan-tuan, buka hati kita rahmat, yang rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu sangat dengan hamba-Nya. Tak kira sebesar mana mungkin sebelum ni kita buat dosa, tak kira sebanyak mana mungkin, setinggi mana mungkin dosa yang kita buat sebelum ni, baliklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setinggi, sebanyak, segunung mana pun dosa yang hamba buat, sekali je dia minta istighfar, sekali tu aja, astaghfirullah, dengan niat ikhlas sungguh bertaubat kepada Allah, Allah hapus semua. Masya Allah, tabarakallah kan Tuan Haji kan. Bukan kata kalau 1000 dosa kena 1000 kali istighfar, 1000 kali 1000. Tak, sekali je. Sekali je Allah terima istighfar taubat seorang hamba, boleh menghapuskan semua dosa. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan tak kira lagi amalan-amalan kecil yang boleh menghapuskan dosa kan, yang kita dengar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan dosa kita semua, Allah beri rahmat kepada kita semua, Allah curahkan kerahmatan,
keampunan, keberkatan, permudahkan hidup dalam urusan kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terkurang tersalah saya mohon maaf yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkurang hanyalah kelemahan kita sebagai seorang hamba. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.